Sinian Kuai Le, Wang Seruyi. Selamat Tahun Baru Cina buat semua penonton setia Nona. Terus setia bersama kami, Nona, inspirasi wanita buat semua. Kemeriahan sambutan Tahun Baru zodiak Naga Kayu pada tahun ini diharap memberi kesejahteraan pada semua. Pepatah Cina ada mengatakan, jika merancang untuk 1 tahun, taburlah padi. Sekiranya merancang untuk 1 dekad, tanamlah pohon. Dan andai merancang untuk seumur hidup, maka didiklah manusia. Sememangnya rencana yang tepat pasti membuahkan hasil yang berbaloi. Teruskan berusaha melangkah demi merealisasikan impian dan cita-cita. Menarik di Nona minggu ini. During raya kan, semua sepupu saya akan pergi ke rumah Amah, main video game semua, tapi saya akan pergi ke dapur dulu. Tengok apa Amah masak. Kami ada banyak rekaan yang unik tapi dalam kuantiti terhad. Kalau kita tak biasa bergaul dalam bahasa tu kan jadi susah. Memang akan pelat dah. Orang ketawa kan. Kena tebalkan muka and teruskan perjuangan tu untuk lancarkan kita punya pergaulan. Inilah kelebihan bumi kita, Malaysia. Semangat bersatu padu pelbagai kaum yang sama-sama mahukan kestabilan dan keharmonian. Nikmat kemakmuran ini dirayakan bersama dengan saling menghormati agama dan budaya masing-masing. Chin Shen Wei meraihkan kepelbagaian ini dengan memuat naik aktiviti neneknya, Tan Sao Sim, 76 tahun atau lebih mesra dipanggil Ahmad di laman sosialnya sehingga menarik perhatian umum. Uniknya, keluarga berketurunan baba dan nyonya ini suka mengenakan kebaya dan mahir dalam membuat juadah Melayu dan India sebagai hidangan ketika berkumpul bersama keluarga tercinta. Kesempatan berkumpul bersama keluarga pada Tahun Baru Cina ini memberi 1000 makna dan inspirasi untuk terus menghargai ikatan kekeluargaan. Baba dan Nyonya atau peranakan adalah segolongan keturunan kaum Cina yang mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Kaum ini terdapat di semenanjung Tanah Melayu dan tertumpu di negeri-negeri selat, khususnya Melaka serta Pulau Pinang. Keluarga Chin Shen Wei antara keturunan Baba Nyonya yang menyambut perayaan Tahun Baharu Cina. Mereka meraihkannya dengan keunikan tersendiri, terutamanya melalui juadah yang dihidangkan. Perkongsian Nona kali ini memaparkan keharmonian dan kemeriahan budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Akong saya, Amah punya husband, dia orang tua yang dalam family dia, dalam sibling semua, dia yang paling tua. So, semua akan kunjung ke rumah dia untuk first day Chinese New Year. So, semua orang akan pergi situ. Dan semua orang akan look forward untuk pergi makan Amah punya makanan lah. Sebab dia akan masak banyak-banyak macam tu semua. Ya. Kami akan gather like sehari sebelum. Lepas tu mereka panggil reunion dinner lah situ. Lepas tu semua orang akan makan steamboat sama-sama. Ya, setiap tahun steamboat punya. Walaupun Tan So Sim atau lebih mesra dipanggil Ama mencecah usia 76 tahun, dia tetap bertenaga menyediakan pelbagai juadah istimewa buat keluarga tersayang. Malah dia sering menjadi tumpuan tetamu yang ingin menjamah masakannya. Christmas ke raya ke apa-apa pun semuanya macam lah. Selalu raya. Ama buat tosai, buat laksa, semua pun pandai. Roti jala, semua suka. Selalu mesti mau buat rendang daging, kurma kambing, semua suka lah dia. Ayo kalau masak lemak, ubi, aduh suami ai
alah you masak ini, lagi ikan, lagi ini, semua sedapnya satu kali. Dia selalu macam ni, sambal udang. Nah, selalu minta mutton ke rumah. Setiap kali berkumpul, sudah menjadi kebiasaan buat keluarga ini bergotong royong membuat penyediaan hidangan di dapur. Aktiviti memasak menjadi ikatan kekeluargaan mereka lebih akrab. Malah apa yang lebih menarik, juadah yang disediakan adalah pelbagai menu masakan Melayu termasuklah nasi ulam istimewa. Daun kado, daun kusum, macam-macam daun lah. Bunga kantan, campur-campur daun semua. Nasi kena panas sikit baru dia punya daun sekentut, ulam raja, macam-macamnya ulam lah. Ikan bilis, ikan masing, udang kering. Semua sendiri goreng. Belinya tak sedap, tak wangi. Setelah juadah dihidangkan, keluarga Shin akan menikmatinya bersama-sama sambil bertanya khabar masing-masing setelah sekian lama tidak bertemu. Suasana sebegini pasti dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan sesama mereka dan lebih manis lagi apabila dimeriahkan dengan keenakan masakan air tangan Ama. Mereka akan cakap macam, wow, Ama pun pandai masak semua ni. Sebab Ama look Cina kan, tapi dia tahu masak macam masakan Melayu, masakan India semua. Sejak saya kecil lagi, during raya kan, semua sepupu saya akan pergi ke rumah Ama. Lepas tu semua orang akan pergi main lah, main game, main video game semua. Tapi saya akan pergi ke dapur dulu, tengok apa Ama masak. Ama suka buat asam laksa, dia punya famous punya asam laksa. Semua orang akan tak sabar mau makan punya. Sebab only Chinese New Year boleh makan dia punya laksa. Sesi menghulur paket merah ataupun angpau adalah saat yang paling dinanti-nantikan oleh ahli keluarga. Kebiasaannya, hanya pasangan suami isteri atau mereka yang lebih tua layak memberikan angpau. Lepas tu, the night before, semua orang akan pau angpau. Mereka cakap, ya, letak wang dalam angpau lah, ya. Pakaian baba dan nyonya sebenarnya serupa dengan pakaian tradisi Melayu iaitu baju kebaya dan kebiasaannya dipadankan dengan kain batik sarung. Walaupun zaman berganti zaman tetapi keluarga Shin masih lagi mengamalkan budaya memakai kebaya ini. Amas, Happy Chinese New Year. Terima kasih. Aha. Oh, ada angpau. Terima kasih. Akong, Happy Chinese New Year. Okay, thank you. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Penggayaan kebaya menjadi kewajipan buat keluarga ini bagi mengekalkan tradisi. Malah, Ama turut mempunyai lebih 30 pasang kebaya koleksi simpanannya. Semua pun saya cakap kalau ada function kah, kahwin kah, semua pakai kebaya. Merah kalau merah Jawa, jangan putih kah, apa kah. Biru pun 2-3 macam kan. Mak punya lagi sayang Japanese punya lady, udang punya. Sayang saya sudah bakat dia mati, saya pun bakat kasih dia. Ayo sekarang sayang. Selain pandai memasak, Ama juga berbakat dalam mengait baju dan beg serta menghasilkan kasut manik. Semua kemahiran ini diharapkan dapat diteruskan oleh generasi akan datang agar tidak ditelan zaman. Draw the pattern macam ni, tengok satu-satu biji, satu up down ni macam mana. Oh, kalau saya senang-senang, 1 minggu boleh. Macam saya buat baju, 4 hari. Semua orang cakap, macam mana nanti? Saya buat bag pun, jangan cakap, ayo ini Ama macam mesin lah. Semua adik-beradik semua sekolah kebangsaan. Anak-anak kami pun semua kebangsaan lah. Sebab kami, mak bapak kami tak tahu bahasa Cina, Mandarin. Jadi kami di rumah cakap Hokkien dengan English campur Melayu. Jadi Hokkien kami pun tak begitu pure Hokkien. Semua campur-campur sikit lah. Sehari sebelum raya kan, New Year Eve kan, semua jamuan lah. Jadi untuk tengah hari hantar sembayang untuk nenek moyang semua. Lepas tu kami semua makan sekali, semua kena balik lah. Tidak bapak sudah telefon dah. Bila sampai, pukul berapa sampai? Yang tu tiap-tiap tahun mak dengan bapa akan buat open house lah. Open house keluarga, kawan-kawan bapak saya semua datang. Nanti yang unik sekali pun masakan yang mak hidangkan lah. Sebab ada masakan
masakan Cina tak ada kot. Semua Melayu, masakan Hindu dengan Baba Nyonya saja. Sebab orang datang sini, tahun baru Cina kan? Tapi bukan tahun baru Cina. Keunikan keluarga ini memberi inspirasi dalam menghormati serta menghargai kemeriahan budaya di Malaysia. Semoga keharmonian yang dikongsikan mampu mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga dan masyarakat. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, kongsi facai! Minggu ini, Nona bersiaran di Hotel Indigo Kuala Lumpur yang terletak di tengah-tengah ibu kota. Selain dekorasi berkonsepkan citarasa mesra alam, penginapan ini turut mencerminkan karakter dan budaya masyarakat setempat. Lantaran berdekatan dengan Menara Kuala Lumpur, ia menjadi satu daripada tarikan pengunjung hadir bermalam di sini. Hotel ini mempunyai 180 bilik dengan pelbagai pilihan dekorasi dan pemandangan. Malah dikelilingi binaan pencakar langit dan susun atur ruang dalaman berunsur alam menjadi gandingan sempurna lokasi liburan mahupun bekerja. Bakatnya mula menyerlah pada kemunculan pertamanya memegang watak Joe dalam drama Keluarga Pontimau pada tahun 2015. Selepas memegang pelbagai watak dalam drama mahupun telefilm, kini dia diberi peluang untuk mengacara beberapa program hiburan tempatan. Kefasihan jejaka ini berbahasa Melayu membuatkan dia cukup popular dalam kalangan peminat Melayu sekaligus menaikkan namanya dalam industri seni tanah air. Kita dekati pelakon dan pengacara Sean Lee sempena Tahun Baharu Cina ini dalam kisah selebriti. Sean Lee, Apa khabar? khabar baik Sean Lee, terima kasih. Kongsikan cerita panas, cerita sensasi pasal artis-artis tanah air dan luar. Setelah menambat hati peminat melalui bakat lakonan dan pengacaraan, empunya nama Sean Lee Jia Earn atau lebih popular disapa Sean Lee, 30 tahun, terus mengatur langkah sebagai anak seni. Selain berlakon dan mengacara, lebih sedekat lamanya, selebriti kaca ini mula mencuburi bidang nyanyian dan telah pun melancarkan single pertamanya berjudul Tak Sanggup Terima pada tahun lalu. Menurutnya, dia sudah meminati bidang seni ini sejak kecil lagi. Dulu-dulu mentaliti dia macam kalau nak berjaya, kita kena jadi seorang doktor, seorang lawyer, arkitek ke. Tapi minat kita is in the arts. Dari kecil lagi memang my parents dah nampak dah Sean suka berlakon. Diorang yang bawa Sean actually untuk pergi berlakon kat gereja and everything. Lepas sekolah menengah, kita nak pilih, nak masuk college dah ni. Dia parents cakap nak pilih buat apa ni? Sean cakap nak jadi pelakon. Dia cakap, alah jangan berangan lah jadi pelakon. Tak sustainable kalau jadi pelakon. Sangat kompetitif. Tapi pada masa tu Sean rasa macam dalam hati Sean macam ada benda tak betul. Kalau Sean buat ni, Sean akan menyesal. So Sean pun ambil inisiatif untuk ambil borang-borang performing arts juga. Sean bagilah dua-dua borang tu kat my parents. Cakap, okay, sekarang kena pilih antara pilot ataupun nak jadi seorang pelakon or be in the art scene. My dad tanya, apa yang sebenarnya you nak buat dalam hati you sendiri? Saya nak jadi pelakon. Kenapa tak beritahu awal-awal? Oh, tiba-tiba macam dah tukar dah shift kan. Okay, so dari point tu dia dah start support lah. Bakat lakonan Sean Lee mula dicungkil pada tahun 2015 dan drama Melayu pertama yang dibintanginya berjudul Keluarga Pontimau. Sean akui pada awalnya dia tidak pernah menyangka untuk memasuki industri drama tempatan dan mampu menguasai bahasa Melayu dengan baik. Dulu Sean punya knowledge pasal industri ni, ingatkan di industri Malaysia saja. Sean tak tahu yang dia dibahagikan kepada the Malay side, the Chinese side. First job yang Sean dapat dari production untuk berlakon dalam TV adalah drama Melayu. So bila Sean dah dapat offer tu, Sean just terima and then teruskan je lah. Kalau nak berlakon kena cakap bahasa Melayu . Okay, so saya dah start macam
praktis untuk bergaul lebih dalam bahasa Melayu. Awal-awal memang susah lah. Kalau kita tak biasa bergaul dalam bahasa tu kan jadi susah. Saya pun ambil masa mungkin setahun lebih, 2 tahun macam tu untuk betul-betul macam lancar dalam pergaulan bahasa Melayu. Dan itu pun ada banyak pertolongan daripada kru-kru. Tapi memang kena tebal muka sikit dah awal-awal sebab memang akan pelat dah. Pelat tu orang ketawa kan. So kita just kena tebalkan muka and teruskan perjuangan tu untuk lancarkan kita punya pergaulan. Dalam keterujaan berkumpul bersama insan tersayang, anak kedua daripada 3 orang adik-beradik ini kadang-kala berasa sedih bila terkenang mendiang nenek yang telah meninggal dunia 4 tahun lalu. Nenek saya nenek sulung. Semua keluarga memang akan kumpul dekat rumah anak sulung tu. Dia dah tak ada orang yang menjadi orang tengah untuk kita, yang bawakan semua untuk masuk. So masing-masing pun sedih jugalah, dah pecah belai sikit dah. Macam masing-masing pun dah jadi moden juga. Biasanya kita akan kumpul dengan family kan, raya balik kampung. Kita akan makan malam besar dengan semua orang, akan main mercun dengan orang-orang dekat taman tu juga. Bayangkan semua keluarga, contoh ada 20 rumah, dia orang punya extended family datang juga. Dia banyak orang tau, dia jadi heboh. So semua orang akan kumpul dekat taman tu. Dalam taman tu dia akan ada seorang yang macam dia tukang beli fireworks tu. Lepas makan supper, next morning kita jumpa balik. Time tu lah kita bagi angpau. Salam, maaf, maafan. But after my nenek dah meninggal, dah tak heboh macam dulu. Sebab nenek saya yang masak untuk semua dulu. Sad to say, Sean macam tak sempat lah nak belajar resepi apa-apa daripada nenek saya. So kita akan makan dekat restoran ataupun kumpul dekat rumah Sean lah. Sebab rumah Sean antara family member lain adalah paling besar. So kita muat untuk semua masuk. Same thing, cuma tak seheboh macam bila nenek saya ada. Makanan kegemaran waktu Tahun Baru Cina? Cendawan goreng is my favourite. Kenangan yang tak boleh lupa pada Tahun Baru Cina? Okey, ada sekali ni kita ada potluck punya style tau. So ada seorang tak tahu kenapa dia bawa biryani, nasi biryani. It's not even Chinese New Year food, tapi dia bawa, tak apa. Kita makan. Tapi Sean tergigit satu cengkeh tu, buah cengkeh, sangat pahit. Lepas tu Sean termuntah keluar atas meja makan semua. Hancur semua makanan. Last semua kena makan pizza je. Itu kan berapa banyak ampau Sean pernah dapat? Okey, paling banyak Sean pernah dapat RM5,000. Oh, lepas beli apa? Kita beli Pokemon, beli mainan. Berlakon atau pengacara? Berlakon. Okay, soalan ramai nak tahu. Ini Sean nak tahu. Bila awak nak sponsor? Semoga semua menjelmakan tenaga dan kemakmuran seekor naga pada tahun ini. Kongsi Fatai, Wan Si Rui, Long Ma Jing Sen. Sambutan perayaan Tahun Baharu Cina pastinya meriah jika dapat diraikan dengan menikmati pelbagai juadah yang enak bersama sambil mengeratkan hubungan. Seiring dengan bakat yang ada, diharapkan bintang ini terus menyinar dalam menghasilkan karya-karya terbaik, seterusnya mampu melebarkan sayapnya ke peringkat yang lebih tinggi. Cipau atau Cheongsam sinonim sebagai busana tradisional ketika perayaan mahupun perkahwinan masyarakat Cina. Selain pilihan rona warna, kini penghasilannya merentas inovasi moden agar sesuai dengan golongan muda dan situasi semasa. Label Monica Quen memeriahkan lagi dunia fashion oriental melalui sentuhan sulaman dan persalinan jahitan tangan. Kemahiran ini membawa keunikan pada setiap penggayaan. Semoga lensa gaya memberi idea untuk tampil lebih menyerlah. Lebih 2 dekad dalam industri fashion, pengarah urusan Monica Quen, Rachel Wong, menyifatkan kepercayaan yang diletakkan kepada jenama ini sentiasa menjadi semangat buat mereka menghasilkan persalinan yang berkualiti. Dia menamakan pengajian universiti di St. Martin School of Art pada akhir tahun 70-an dan memulakan kejayaan dengan rekan untuk butik-butik tempatan. Jenama kami terkenal kerana ciptaan kami mementingkan keselesaan dan bahan berkualiti yang sesuai untuk cuaca panas Malaysia. Tahun ini,
kami telah menggabungkan kain sutera dengan rekaan terbaru kami untuk memberi sensasi lebih anggun dan tetap selesa. Naga antara unsur yang terdapat dalam 12 zodiak Cina yang menjadi simbol kekuasaan dan keunggulan. Selain pilihan warna, mereka juga tidak melepaskan peluang untuk mendefinisikan konsep pakaian bertemakan zodiak ini. Walaupun 2024 tahun adalah tahun naga, kami percaya rekaan kami perlu melambangkan naga tapi kekal relevan sepanjang masa. Jadi kami menggunakan elemen-elemen yang diinspirasi oleh naga sementara memastikan fashion kami boleh dipakai sepanjang tahun dan selepas. Oleh itu, warna-warna yang sesuai untuk melambangkan nasib baik dan memakmurkan tahun ini adalah merah, hijau dan emas. Masih mengekalkan elemen tradisional dalam rekaan Cheongsam, label ini memilih untuk mengetengahkan kepelbagaian fabrik dan corak pada helaian bajunya. Walau apapun rekaannya, keselesaan pada penggayaan sentiasa menjadi keutamaan apabila meraihkan perayaan Tahun Baharu Cina. Untuk rekaan kami memilih kain berdasar kualiti, keselesaan dan kepraktikan. Kain-kain seperti linen halus, sutera dan kapas agak menyesuai untuk cuaca Malaysia dan rasa selesa pada kulit. Seperti French lace yang model memakai contoh. Dan kain jaring juga dipilih untuk memberikan sensasi dingin dan nyaman. Rekaan kami juga mengandung corak-corak oriental berbentuk bunga dan kadang-kadang kami menampilkan corak-corak geometri yang lebih moden dan dinamik. Warna-warna yang kami gunakan biasanya dipilih mengikuti musim dan koleksi. Selain menitik beratkan pemilihan warna, merah tetap menjadi pilihan utama dalam menghasilkan rekaan. Warna istimewa bagi masyarakat Cina ini melambangkan cinta, kejayaan dan kebahagiaan. Signature rekaan koleksi ini terletak pada botang-botang. Kami sentiasa memberi tumpuan kepada kualiti fabrik, kemahiran pembuatan dan keselesaan sebagai asas produk kami. Walau bagaimanapun, butang-butang membawa dimensi lain kepada rekaan. Sebagai contohnya, kami mempunyai rekaan yang menampilkan batu permata atau mutiara sebagai botang. Berbeza dengan penggunaan tali fabrik konvensional yang diikat sebagai simpul botang seperti yang dilihat dalam banyak rekaan oriental. Untuk tahun ini, kami turut berseronok dengan menambahkan misai naga pada botang-botang kami. Naga menjadi simbol kemakmuran dan kekayaan, maka tidak hairanlah ia diterapkan pada setiap penghasilan Cheongsam tahun ini dan sekaligus rekaannya mendapat tempat di hati penggemar fashion. Koleksi tahun ini terdiri daripada lebih daripada 30 rekaan. Monica Quen menjadi terkenal kerana ciptaan kami yang eksklusif. Kami ada banyak rekaan yang unik tapi dalam kuantiti terhad. Proses rekaan dilakukan sepanjang tahun. Untuk koleksi kami yang paling penting iaitu fashion rekaan Tahun Baru Cina, kami bermula dengan proses rekaan dari bulan April dan berusaha untuk menyempurnakan sepanjang tahun supaya koleksi kami sedia dengan cukup masa. Tiada yang lama, maka tiadalah yang baharu. Biarpun Cheongsam jarang diperagakan dalam penggayaan masa kini, ia masih menjadi pilihan utama dan kebanggaan masyarakat Cina setiap kali menyambut perayaan. Busana tradisional ini harus dipelihara agar ia kekal menjadi warisan. Selain membawa simbolik kekayaan, kemakmuran dan kebahagiaan, Yisang juga menjadi penyeri ketika makan besar bersama keluarga. Alright, shall we start? So firstly, we mix the red packet. Red in Chinese, it means prosperous and wishing health and good luck. So for the first one, seasoning over. And the next is the green packet, youthfulness and wishing everyone young and handsome and pretty as always. Ooh. We need all that. Okay. Extra of that. Yeah. For it. So this actually means, because of the golden color of the peanuts, it actually means like
gold pouring into your house. So and then the last one is the plum sauce. It means 甜甜蜜蜜, which means sweetness. You must pour it in a circular motion so that money comes from everywhere. And now the final part, the tossing. Remember, when we toss, we must toss as high as possible so that your profits and revenue go as high. As messy as possible. Wow. 恭喜发财. 恭喜发财. Tidak lengkap sambutan perayaan tanpa hidangan istimewa untuk dijamah bersama keluarga tercinta. Lebih menarik, setiap hidangan ini memiliki maksud tersirat yang membawa makna tersendiri. Tanpa berlengah lagi, mari kita bersama pemilik laman sosial Soya Belacan, Aisyah Tan Yan Ying, yang akan berkongsi dua resepi iaitu menu danglong terung dan tang yuan kacang merah dalam segmen Air Tangan. Assalamualaikum, 大家好啊. Saya Aisyah atau lebih dikenali sebagai Soya Belacan di sosial media. Sebelum ni, Aisyah nak ucapkan 新年快乐. Hari ni, Aisyah nak buat terung danglong, 张灯结彩. Dia ada maksud festif sikit. So, jangan tunggu apa dah. Kita buat sekarang. Bahan-bahan yang diperlukan adalah dada ayam, isi udang, terung, cili merah, serbuk lada putih, kicap cair, sos tiram, minyak bijan, sos cili, telur dan tepung jagung. Masukkan ayam dulu. Masukkan udang. Ada penonton pernah tanya, boleh tak kalau tak letak udang? Boleh je sebenarnya. Tapi kalau letak udang akan rasa lebih umami dan lebih lembut tekstur dia. Tapi kalau skip, kena letak lebih minyak bijan untuk resepi ni. Kalau nak guna minyak biasa pun okey juga. Lepas tu, Aisyah letak kicap cair untuk rasa dia. Dan Aisyah letak sos tiram juga. Letakkan white pepper untuk lepaskan hangir dia. Letak satu sutu tepung jagung dan pecahkan satu telur dalam. Okay, untuk ni kita blendkan. Okay, bismillah. Okay, kita check dalam macam mana. Okay, sudah siap. Kita keluarkan dulu. Untuk terung, kita kena pilih yang lurus macam tu. Jangan yang bengkok-bengkok, nanti susah nak style dia. Okay, Aisyah potongkan dulu. Dia potong 3-4 cm macam tu dulu. Lepas tu, letak chopstick kat tepi sini. Dia potong sikit-sikit, tapi jangan putuskan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk kuat kan. Repeat semua sama macam ni. Lepas ni, kita kena masukkan inti dia dalam terung. Kita masukkan sikit-sikit je, jangan banyak sangat tau. Nanti dia susah. Tolak dalam-dalam. Okey, sudah siap terung kami. So next, Aisyah kena panaskan minyak dan gorengkan dia. Okey, nampak gaya minyak tu sudah masak. Macam mana Aisyah tahu? Sudah ada bubble. Okay, kita letak terung tu dalam. Okay, masa letak terung kena berhati-hati sebab panas. Kita goreng dengan api kecil dan biar dia sampai masak. Okey, tengok dia sudah jadi peperangan dah. Sudah boleh tutup api dan keluarkan. Okay, kita letak tepi dulu. Aisyah nampak sos dengan decoration dia. Untuk decoration dia nampak macam danglong, Aisyah akan guna cili merah. Potongkan sini. Untuk kepala dia. Untuk tengah dia. Dan ini macam acak-acak tali danglong tu. Aisyah potongkan sikit lagi. Kita boleh susun terung tu atas ni. Okey, seterusnya Aisyah akan buat sos untuk dia. Panaskan kuali dulu. Letak sikit minyak. Letak sos cili, bagi dia merah-merah sikit. Boleh letak sikit sos tiram untuk rasa dia. Lepas tu, buat air tepung jagung untuk buat kuah dia pekat. Tuangkan air tepung jagung dalam. Kalau macam pekat sangat, boleh tambah lagi air. Kalau tak cukup pekat, boleh tambah tepung jagung. Okey, sos sudah siap. Kita boleh tuang dalam tu. Alhamdulillah, siap juga lauk kita hari ini. Terung danglong, jang deng jie cai. Aisyah nak masakkan satu dessert, iaitu bubur kacang merah tang yuan. Untuk dessert ni,
sangat elok untuk kesihatan. Sebab ada guna kacang merah yang boleh tanpa darah. Tempi ni orange peel. Orange peel ni boleh buang kahak dalam badan, boleh buat penghadaman baik. Lepas tu ada juga bunga osmanthus. Osmanthus ni saudara bunga chrysanthemum, tapi dia bersifat lagi panas, lagi sesuai untuk orang yang berpandang. Untuk ni, kita panaskan air, masukkan kacang merah yang dicuci dulu. Biasanya dia datang macam ni, yang kering punya. Aisyah rentamkan dia dulu sampai dia kempang. Lepas dia kempang, kita kena buang kulit yang putih-putih ni sebab dia akan ada sikit pahit. Ada penonton tanya, kalau guna orange peel yang fresh punya boleh ke tak? Kalau guna dry punya, dia ada sifat perubatan. Kita masukkan sekali dan masakkan sampai kacang merah tu lempik. Ada satu tips untuk kacang merah lagi cepat lempik, iaitu kita rentamkan dia dulu. Lepas tu kita letakkan dalam freezer sampai dia beku dan masak sekali. Okey, nampak gaya dia sudah lempik dah. Kita boleh masukkan gula batu. Nampak gula dia sudah larut. Lepas tu Aisyah akan masukkan dia dalam blender. Separuh punya tekstur lumat dan separuh punya tekstur boleh rasa kacang-kacang tu. Bismillah. Okey, kita tuangkan balik kuali tadi. Untuk tang yuan tu kita gunakan tepung pulut dengan air saja. Air boleh guna air yang panas, senang sikit nak uli. Untuk tang yuan ni, Cina selalu buat bila ada musim perayaan. Sebab semua keluarga akan kumpul bersama dan buat tang yuan bersama-sama. Okey, tengok air sudah menggelagap. Tang yuan sudah diuli. Aisyah letakkan dalam. Kita kena tunggu dia terapung, macam naik. Lepas tu, bermakna dia sudah masak lah. Okey, tang yuan tu semua sudah naik. So, Aisyah tutupkan api dan terus masuk dalam air sejuk. Buat macam ni, tekstur dia akan jadi lebih kenyal. Kita masukkan bubur kacang merah dulu. Lepas tu, kita letakkan tang yuan ni. Kita taburkan bunga osmanthus ni. Alhamdulillah, selesai juga dua menu kita hari ini. Terung tanglong dengan bubur kacang merah dengan tang yuan. Selamat mencuba! Apalah makna percutian tanpa penginapan yang menenangkan jiwa? Hari ini, lambakan pelbagai pilihan sama ada hotel maupun inap desa, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sekiranya berkunjung ke Kuantan, Pahang. Ruangan kecil bukanlah ukuran untuk menata rias ruangan idaman. OOOU Homestay milik Ching King Kiong dekat memilih konsep bohemian moden dan berunsur kepulauan Greece pada kediaman inapnya. Pemilik turut berkongsi tip buat mereka yang mahu mengaplikasi elemen yang sama dalam diary dekor. Kediaman yang indah dan selesa pasti menjadi dambaan ramai. Penginapan di tepi pantai ini damai pemandangannya sekaligus menerbitkan suasana tenang serta nyaman. Proses menyiapkan rumah ini adalah hasil kerjasama dan gabungan idea bersama mereka dalaman tempatan. Saya ada dua type, dua-dua ada tema yang lain. The first one kita panggil Bohemian style, and the other one di ala-ala macam Mexican style. So dua-dua keluasan dia 420 square feet macam tu. Konsep tu kita buat ni untuk melancong. Dia akan mainkan peranan yang penting. Sebab warna biasa kita guna warna putih. Kalau kita tengok suasana kat sini kebanyakan is warna putih. Lepas tu dia akan nampak light brown. So dia akan nampak macam creamy sikit. Lepas tu kita add in green color sebab tropicana. Yang hijau-hijau tu dia nampak lagi ceria, nampak lagi comfortable. Walaupun tidak menggunakan hiasan yang mewah, penggunaan barangan terpakai tetap saling melengkapi konsep pilihan. Untuk mewujudkan nilai sentimental, Ching King Kiong turut menghias rumah inap ini dengan sentuhan dan idea yang tersendiri. Homestay ni ada 3 bahagian. First is ruangan untuk makan, ruangan untuk tengok TV, satu lagi ruangan untuk you beristirahat. Kalau you tengok kat sini, kebanyakan furniture kita guna kayu. The second one is buluh. Material is from hutan and kita buat handcraft. Lepas tu buat dia sampai kat dinding, rasa macam romantik. Kita catkan semua warna putih. Idea dari konsep ni sebab I memang suka jalan-jalan ke overseas dengan local. I get from different idea. Dari mereka, lepas tu campur-campur jadi idea kita. Rona tanah dan alam semula jadi menjadi elemen penting di segenap ruang. Malah ia dihias mengikut cita rasa pemiliknya yang hanya memerlukan hiasan minimalis dengan mengetengahkan elemen kayu dan rotan. Gaya ini hadir dengan nilai estetika yang menampilkan susun atur moden.
Masa tu COVID time juga. Everyone tak boleh travel overseas, tapi setiap orang ada keinginan nak pergi melancong kat luar, tapi dia tak dapat. So that's mean we come out the ideas buat tempat ni macam you kat overseas, nampak kat Malaysia tapi macam you travel ke overseas. This is the main objective kita buat rumah ni. Kalau kat rumah ni you boleh nampak kita guna banyak benda yang natural. Untuk solekan tempat tu kita pun guna bulu untuk buatkan dia. In term of kerusi yang lain, kita akan guna jenis yang rotan. Sebab rotan dengan bulu, dia boleh match. Apabila menyusun atur kediaman, proses pengubahsuaian harus mengambil kira segala aspek agar hasilnya cantik dan memuaskan. Bagi mendapatkan keseimbangan gaya, ruangan di dalam maupun di luar rumah perlu dihias seiring dengan konsep. Untuk mencerahkan homestay ni, kita banyak guna jerami. Kalau nampak jerami, you rasa macam kat tepi pantai. Biasa kita pergi Thailand, pergi Bali akan nampak jerami-jerami ni. Kita masukkan ni supaya customer masuk je terus rasa sendiri macam kat overseas, bukan kat Malaysia. Kita tak masukkan pelabuk. Kalau you boleh nampak dalam overall tu, kita gunakan simen untuk buat sofa, untuk buat katil dengan letak tumpuhan cactus. Kat belakang kita, you nampak banyak batu-batu. Sebab kita nak create the environment yang kita biasa guna barang tu, you can touch, you can feel, you hanya boleh rasa keistimewaan dia untuk membawa keluar overall design kat sini. Sebab laut pun warna biru. Pemilihan konsep kepulauan ini sesuai untuk mereka yang gemar dengan dekorasi minimalis dan tersusun bagi mencipta suasana yang lebih santai. Kita nak createkan suasana macam you stay in a cool. Dia hanya satu color saja. We add in some tumbuh-tumbuhan, pokok daun pisang sebab buat dia lagi natural. Kita letak pokok-pokok tu nampak macam satu is Malaysia style, satu is Mexico. Nampak the color and combinations lagi cantik. Sebab untuk match balik kita punya konsep, kita biar dia nampak lama-lama sikit. Sebab ada warna hijau, warna coklat. Konsep tu baru dia akan match together dengan whole punya team. Mendekorasi sesebuah kediaman tidak semudah yang disangka. Namun setiap usaha dan masa berharga yang telah dicurahkan pasti memberi hasil yang memuaskan. Pemilik perlu bijak membuat keputusan dalam menghias agar idea dan ilham dapat direalisasikan dengan sebaiknya. Warna merah semestinya menjadi pilihan setiap kali menjelang Tahun Baharu Cina. Termasuklah hiasan tanglong yang digunakan sebagai simbolik perayaan. Tanglong kertas mula diperkenalkan sejak 2000 tahun yang lalu dalam tamadun Cina. Koh Lili, pemenang tempat ketiga Mrs. Universe 2023, berkongsi kemahirannya membuat tanglong, lampu, naga dan ikan menggunakan paket merah. Ayuh, tanpa berlengah lagi, kita saksikan prosesnya dalam segmen DIY. Ibu kepada 3 anak ini lebih mesra disapa Mami Liz. Wanita ini sering menjadikan platform media sosialnya untuk menyatakan pendapat juga kisah kehidupan sehariannya. Mami Liz turut berkongsi kreativiti penghasilan tanglong menggunakan paket duit yang dipelajari sejak kecil. Malah menyifatkan aktiviti ini mampu mengeratkan silaturahim sesama keluarga. Tanglong dalam bahasa Cantonese, tang ialah lampu, long ialah sangkar. Jadi lampu sangkar. Tanglong ni kan, dia dalam zaman dulu-dulu macam dia orang suka dia kena ronda-ronda kan malam-malam. Dia orang tak ada lampu. Jadi dia gunakan tanglong sebagai lampu suluh. Jadi tanglong ni dia bagikan pencerahan dalam kegelapan. Jadi untuk Tahun Baru Cina, kita pun ada gantung tanglong sebagai satu harapan baru untuk Tahun Baru yang akan datang. Ya, betul. Ibu saya suka koleksi sebab ampau Tahun Baru Cina ada zodiak yang berbeza-beza setiap tahun. Jadi ibu saya memang suka kumpulkan semua ampau-ampau yang lama. Jadi kalau yang ada yang lama kan, kita rasa mungkin tak cantik kan, kita akan gunakan untuk buat DIY. Kita akan buat macam tanglong kecil. Lepas tu kita akan gantung di taman-taman atau laman-laman rumah atas pokok-pokok, begitulah.
Ya, itu macam satu aktiviti keluarga yang kita buat sama-sama sebulan sebelum Tahun Baru Cina. Jadi ingat jugalah masa kecil-kecil buat dengan ibu bapa, dengan kakak, dengan adik juga. Ya, tengok siapa buat lebih cantik, siapa buat lebih cepat macam tu. Ya. Pembuatan tanglong paket merah atau ampau mudah dihasilkan dengan hanya menggunakan bahan sedia ada di rumah. Jadi hari ini kita akan buat DIY tanglong ikan dengan naga menggunakan ampau paket. Pertama, kita pilih ampau paket yang kita suka. Biasanya kita akan pilih yang warna merah dan juga ada warna emas dan warna dia macam berkilat-kilat lah sebab lepas buat dia akan lebih cantik. Bagi menghasilkan tanglong lampu, lipatkan paket ini kepada dua bahagian. Kemudian gunting bahagian tengah dan tinggalkan 1 inci ruang di atasnya. Dah potong akan nampak sebegini. Lepas tu korang terbalikkan dan gulungkan bahagian sini. Kita staplerkan saja di bahagian tengah. Lepas tu terbalikkan bahagian bawah juga sama, gulung dan stapler. Ini sudah jadinya tanglong lampu. Sini kita boleh tebuk satu lubang. Lepas tu kita akan masukkan satu benang dan boleh digantung di pokok ataupun di mana-mana saja dalam bahagian rumah sebagai perhiasan Tahun Baru Cina. Seterusnya pula teknik membuat tanglong berbentuk ikan. Jadi kita lipat begini dan potong. Dengan cara ini kita akan dapat segi 4 yang sama. Jadi kita nak dapatkan bentuk sebegini. Lepas tu kita guna gunting, potong bahagian tengah sehingga tengah-tengah di sini. Ini ialah bahagian ekor ikan itu. Lepas korang buka macam ni, kita lipat kiri ke kanan dan yang bawah juga sama. Jadi lepas dapat bentuk yang cantik, kita gunakan stapler dan stapler bahagian ekor dia. Gunting lebihan kertas pada ekor dan kemaskan sehingga membentuk seekor ikan. Kemudian bagi membuat tanglong naga, potong bahagian tepi paket merah sehingga ia menjadi satu bentuk bukaan. Seterusnya, lipatkan kepada 4 bahagian. Lepas tu kita lipat ke dalam keempat-empat sudut ini sebegini. Buat yang sama untuk yang sebelah. Sebenarnya tahun naga ni memang satu zodiak yang unik dalam kalender Tahun Baru Cina ni. Sebab naga ni ialah salah satu makhluk mitos dalam kalender Cina yang ada 12 zodiak. Yang lain semua memang haiwan yang ada di muka bumi, tapi naga ni satu yang mitos punya haiwan lah. Jadi naga melambangkan tua, dia melambangkan kejayaan, kesihatan, kegagahan dan juga semangat. Lipatkan sedikit di bahagian kepala, badan dan ekor naga. Dah siap, kita buat bahagian mata dia. Kita lukis bahagian mata dia guna marker pen hitam. Ni dia sudah siap. Kita kena tarik kepala naga ini ke atas. Dan betulkan telinganya. Ini kepaknya, ekornya. Dan ini sudah siap tanglong naga untuk Tahun Baru Cina tahun ini. Tahun baru yang akan datang ni, Mami harap boleh buat lebih banyak, memperbaiki diri dengan lebih banyak. Yang Mami Liz buat betul tahun lalu, Mami akan teruskan dan bertambahkan maju. Saya kena buat lebih baik daripada diri sendiri semalam. Ya, lepas tu saya akan maju setiap hari lah. Begitu. Tanglong adalah perhiasan yang sering digunakan setiap kali perayaan Tahun Baharu, malah menjadi simbolik kepada sumber cahaya dan harapan kejayaan untuk kaum Cina.
Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke hujung siaran. Sebelum berpisah, 1000 penghargaan buat Hotel Indigo Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami. Semoga paparan minggu ini memberi manfaat yang baik buat anda semua. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3_Nona. Manakala sebarang komen maupun cadangan, bolehlah hantarkan ke alamat email nona@tv3.com.my. Jumpa lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri cabaran